العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari ini saya ingin membacakan satu hadis berkaitan dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Kitabut Ta'bir, dalam bab mentafsir mimpi. Ya. Jadi hadis ini agak panjang lah. Mungkin untuk pertemuan kita pada kali ini kita tak sempat nak habiskan, dan insya-Allah kita akan sambung pada tazkirah-tazkirah yang akan datang ni lah, insya-Allah. Ya. Memang panjang ya, matan dia pun panjang. Hadis ini diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub. Ya. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. An Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Kata Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya seringkalilah ya, akan bertanya kepada sahabat baginda selepas daripada solat subuh. Biasanya lah, bukan setiap kali, tidak, kebiasaannya Nabi SAW akan tanya apabila selesai solat subuh. Nabi SAW akan tanya, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya, adakah di kalangan kamu ini mengalami mimpi? Mana adakah kalangan kamu ini bermimpi dengan sesuatu mimpi? Jadi kalau di kalangan sahabat tu ada bermimpi, mereka akan ceritalah kepada Nabi SAW mimpi tersebut, dan Nabi SAW akan mentafsirkan mimpi itu. Ya. Jadi dalam hadis yang kita baca ini juga menunjukkan kepada kita mimpi itu memang boleh ditafsirkan. Ya, tetapi kita dia ada panduan dia lah, panduan dalam mentafsirkan mimpi, dan kita tidak boleh mentafsirkan mimpi sesuka hati. Ya. Dan juga diterimalah dalam syariat ni ilmu tafsir mimpi. Bahkan kalau kita baca dalam surah Yusuf pun menceritakan kepada kita tentang tafsir mimpi. Ya. Dan salah satu cara yang diterima dalam syariat ni untuk kita mengadakan sesuatu andaian pada perkara akan datang melalui tafsir mimpi boleh. Maksudnya melalui mimpi ni kita boleh mengandaikan, maksudnya kita boleh menjangkakan ramalan lah, ramalan. Kalau kita nak sebut sebagai ilmu ramalan, ya, yang boleh yang diterima dalam syariat ini, iaitu dengan cara mimpi ni lah. Jadi dalam mimpi itu kita boleh buat ramalan. Tetapi selain daripada mimpi tak boleh. Dia ada dua cara ya yang diterima dalam syariat ni. Yang pertama melalui tafsir mimpi, yang kedua melalui kajian sains. Ya, maksudnya kita buat ramalan, kaji cuaca, ya, itu berdasarkan kajian sains, ilmu sains lah. Ilmu sains itu memang diterima dalam syariat ya. Dengan teknologi yang ada pada kita sekarang ni, kita boleh buat ramalan. Yang kedua tafsir mimpi, mana apa yang akan berlaku suatu masa nanti daripada mimpi kita tu. Adapun selain daripada dua cara ni tak boleh, tak diterima dalam syariat. Dan kalau kita guna juga boleh jadi syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh tilik tapak tangan. Ni tengok tapak tangan ni, dia tengok tapak tangan kita, dia pun meramalkan sesuatu yang berlaku. Ni mungkin kahwin 3 ke, ya, atau buat berlaku musibah ke apa semua, tak boleh. Sebab tu ya, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dalam Quran pun seperti mana kita tengok Nabi Yusuf meramalkan sesuatu yang akan berlaku ya, di Mesir, itu melalui mimpi lah.
mimpi daripada Raja Mesir ketika itu. Apabila raja tu bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus tu, Nabi Yusuf pun tafsir mimpi. Ini akan berlaku. Ya. Kenapa? Sebab panduan tafsir mimpi adalah melalui wahyu. Kita pun dalam nak mentafsirkan mimpi, panduan utama kita adalah wahyu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu utama sekali. Sebab tu Ibnu Sirin antara ulama yang hebat dalam tafsir mimpi, Abdullah bin Sirin. Ya. Beliau kebanyakan mimpi yang beliau tafsirkan kebiasaannya betul. Kenapa? Sebab rujukannya adalah Al-Quran. Bila rujukannya Al-Quran, maka tafsiran itu akan jadi betul lah. Ya. Dan dalam kitab Bukhari ni pun, Sahih Bukhari pun menceritakan kepada kita tentang tafsir mimpi, nak menunjukkan kepada kita mimpi itu memang boleh ditafsirkan, ya, dan diterima. Cuma pada pandangan saya ni lah, pengamatan saya, tidak ada ramai, maksudnya tidak ramai orang yang boleh tafsir mimpi ni. Kenapa? Sebab untuk mentafsir mimpi ni kita perlu mahir Quran. Ya, ayat-ayat Quran tu kita kena tahu, mana kita kena tahu keseluruhannya. Ya, kena mahir keseluruhannya. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak mahir tentang Quran dan juga hadis ni, kita tidak akan boleh tafsir mimpi. Kecuali ya, tafsiran kita itu mengarut. Kalau tidak berpandukan dengan Quran dan juga sunnah, itu akan jadi mengarut lah. Jadi mesti kena berkaitan dengan Quran. Cuma untuk panduan kita, mungkin kita boleh guna kitab Ibnu Sirin tu lah. Ibnu Sirin tu di sini dalam kitab tu macam-macam, ya. Ibnu Sirin dia sudah bagi syarat kepada kita ni lah. Kalau nampak telur, apa makna dia? Ni contohnya kita makan telur ke 2 biji kan, dalam mimpi tu boleh jadi kita nak kahwin 2 kan. Kenapa? Sebab telur ni dalam Quran Allah umpamakan bidadari. Ni bidadari, baydum maknun, seperti telur yang tersusun. Dia ada panduan dia lah. Susu ilmu makna dia. Sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi SAW ya, apabila minum susu, ya, lebihan susu tu Nabi SAW beri kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dalam mimpi lah Nabi SAW telah minum susu dan lebihan daripada susu Nabi bagi kepada Umar. Sahabat tanya, apa maknanya? Nabi SAW kata ilmu. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia alim berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar. Dia lebih alim lagi. Dari sudut alim lah, dari sudut alim, Umar tu lebih lagi. Dia dikenali sebagai alim lah. Bahkan ada fiqh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dalam hadis-hadis pun banyak riwayat Sayyidina Umar berbanding Abu Bakar. Banyak lagi lah. Saya tidak ada cerita tentang tafsiran mimpi itu sebab saya sendiri pun tidak mahir. Cuma kita nak bagi tahu mimpi itu boleh ditafsirkan dan dia ada panduan khusus dalam mentafsirkan mimpi, dan panduan itu mesti berpandukan Quran dan juga sunnah, hadis lah. Tak apalah, kita nak tengok mimpi Nabi ni, ya. Jadi kalau tidak ada sahabat-sahabat yang menceritakan mimpi kepada Rasulullah SAW akan cerita mimpi kepada sahabat. Jadi mimpi ni makna mimpi Nabi SAW. Nabi cerita kepada sahabat, dan sahabat pun riwayatkan mimpi ni kepada kita semua. Jadi Nabi SAW cerita, Nabi SAW sebut, ya, qala, kata Nabi SAW, zata ghadatin, suatu ketika, ya, innahu atani al-lailata atiyan, 2 orang malaikat datang kepada aku. Ya, Nabi SAW telah tengok dalam mimpi, datang 2 orang malaikat jumpa dengan baginda. Wa innahum abta'athani, dan kedua-dua malaikat itu telah membawa aku untuk berjalan lah. 2 orang malaikat itu telah bawa Nabi SAW untuk berjalan. Lalu mereka berdua kata kepada Nabi, intaliq, wahai Muhammad, jalan. Ya, berjalan, ya. Wa inni talaqtu, dan aku pun berjalanlah bersama dengan 2 orang malaikat. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, kata Nabi SAW, ya, dan kami telah melalui seorang lelaki. Mana Nabi SAW berjalan bersama dengan 2 orang malaikat, tiba-tiba Nabi SAW tengok ada seorang lelaki yang terbaring, ya, duduk terbaring.
Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhratin, ya. Dan di sisi lelaki yang terbaring tu ada seorang lelaki lagi yang berdiri, di sebelah dia tu, dan lelaki tu memegang satu batu yang besar. Ada batu besar, ya. Wa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi, ya. Tiba-tiba lelaki yang pegang batu besar tu menghempak batu tu di atas kepala tu, kepala lelaki yang terbaring tadi. Ya. Apa berlaku? Apa berlaku? Fayathlagu ra'sahu, tiba-tiba apa pagi kepala lelaki yang terbaring itu pecah berkecai, hancur berkecai. Ya. Kenapa dia empak oleh batu tadi? Ya. Pecahlah. Fayatahada hadul hajaru, lalu batu tu pun bergolek ke satu tempat. Maka lelaki yang berdiri tadi pergi ambil kembali. Fayatsba'ul hajaru fayakhudhuhu, maka dia pergi ambil kembali batu tadi. Ya. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihu ra'suhu kama kana, sebelum dia kembali semula kepada lelaki yang pecah kepala tadi bersama batu, kepala tu elok kembali. Jadi elok kembali. Ya. Elok kembali. Tadi pecah kan, jadi elok kembali. Kemudian bila elok kembali, dia pun hempak lagi. Hempak lagi, ya, dengan batu, berkecai lagi lah. Ya. Tu peristiwa yang berlaku, ya. Lalu Nabi SAW pun tanyalah. Nabi SAW kultu, ya, aku pun kata, tanya kepada dua orang malaikat itu, subhanallah, Nabi sebut, ya, subhanallah. Nabi kata, ma hadzani, apa cerita ni dua orang manusia ni? Ya, mana kenapa berlaku? Apa yang berlaku kepada dua orang ni? Ya. Malaikat berkata, qala li, kata dua orang malaikat itu kepadaku, intaliq, jalan lagi. Maknanya malaikat tak cerita lagi. Ya, kenapa berlaku seperti itu? Maksudnya apa tafsiran dia? Tafsiran dia di mana hujung hadis tu? hujung hadis ni panjang. Jadi mungkin kita tak sempat nak baca nak sebut tafsiran dia tu, mungkin akan datang ni lah. Cuma sekarang ni kita nak tengok yang berlaku tu dulu, peristiwa yang berlaku. Jadi yang pertama pecah kepala lah. Bila Nabi SAW tanya malaikat apa cerita dua orang lelaki ni, malaikat kata jalan lagi. Mereka pun berjalan. Kami pun berjalan bersama dengan dua orang malaikat tu. Ya. Fa'ataina ala rajulin mustalqil liqafahu, ya. Lalu kami telah melalui seorang lelaki. Ini peristiwa yang kedua ni lah. Peristiwa yang pertama tadi kita maklum, yang kedua ni kami telah melalui seorang lelaki mustalqil liqafahu, terbaring juga, ya. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bikallubin min hadidin, ya. Dan ada seorang lelaki lagi di sebelah dia. Ya. Yang mana lelaki yang berdiri itu, ada lelaki yang berdiri di sebelah dia itu memegang kallub. Kallub ni makna cangkuk. Cangkuk macam kita tengok mata kain tu. Tu seperti itulah, cangkuk, tapi cangkuk tu cangkuk besar lah. Bikallubin min hadidin, memegang cangkuk daripada besi. Ya. Wa idza huwa ya'ti ahadun shiqqai wajhi, lalu lelaki yang memegang cangkuk itu, ya, telah telah pergi ke sebelah pipi muka dia. Dia pergi dekat dengan muka lelaki terbaring itu. Fayushar shidqahu ila qafahu, lalu dia telah mencucuk dengan cangkuk itu sehingga terbelah. Shidqah ini maksudnya hujung bibir ni. Dia cangkuk, dia tarik sampai ke belakang, qafahu, sehingga ketekuk belakang. Mana terbelah? Kan? Macam kita mengairkan tu, kita mengairkan tu, kita mata kain tu kita cucuk cacing lah, apa semua. Ni kira-kiranya malaikat tu, lelaki tu dia cucuk ni sampai terbelah sampai belakang. Ni kemudian
Kemudian apa dia selepas ni? Kemudian dia pula mencucuk mankhirahu ila qafahu. Dia yang kedua dia pun cucuk hidung ni. Tadi hujung bibir. Ni bibir dah, ni syirq ni hujung bibir. Kemudian dia cucuk pula hidung. Mankhir ni mana daripada lubang hidung ni. Dia cucuk, dia tarik pula ke belakang. Terbelah. Nabi tengok ya, terbelah sampai ke belakang. Kemudian wa'ainahu ila qafahu, dan dia juga telah cucuk mata ni. Dia cucuk mata ni ya, dengan kalup, dengan cangkuk tadi, dan dia tarik sampai ke belakang, terbelah sampai ke belakang. Tu dia lelaki yang berdiri tu buat. Ni ya. Kemudian apabila selesai ya, selesai kita kata sebelah kanan, dia pula buat sebelah kiri pula. Mana kedua-dua belah lah. Buat pula sebelah kiri ni, daripada hujung bibir tarik sampai ke belakang, terbelah sampai ke belakang. Cucuk pula hidung, tarik sampai ke belakang. Cucuk pula mata, tarik sampai ke belakang. Dan tengah-tengah dia buat ni, ni je elok balik. Buat balik, begitulah duk bulan. Bulan ya. Nabi SAW kata subhanallah. Ya. Bila Nabi tengok peristiwa tu, Nabi kata subhanallah. Subhanallah lafaz terkejut lah. Lafaz terkejut. Jadi dua lafaz subhanallah ni, sama ada terkejut atau kagum. Kagum pun terkejut juga. Subhanallah juga. Subhanallah tu sama ada lafaz kagum. Di sini bukan kagum ni. Kagum ni biasa kelebihan ya, atau ke sesuatu yang hebat ni. Seperti contoh kita tengok kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah tu kita kagum. Kita sebut subhanallah. Ni ataupun terkejut juga. Nabi terkejutlah tengok peristiwa ni berlaku. Ya, teruk sangat. Nabi kata subhanallah, ma hadzani, apa cerita dua orang manusia ni? Malaikat tak bagi tahu. Mana malaikat tak bagi tahu lagi. Ya, malaikat bagi tahu bila akhir, bila Nabi sudah tengok semua peristiwa tu, barulah malaikat cerita satu-satu. Ya, yang pecah kepala tu kenapa? Yang belah mulut mereka tu kenapa? Jadi untuk kita tazkirah ni tak sempat kita nak huraikan lah. Akan datang tu insya-Allah akan sambung. Cuma kalau tuan-tuan nak baca sampai habis, boleh bukalah kitab Bukhari. Dalam hadis tu cerita sampai habis. Bila Nabi tanya apa cerita dua orang lelaki ni, malaikat berkata intalik. Mana jalan lagi wahai Muhammad, jalan lagi. Ada banyak lagi peristiwa yang kamu akan tengok ni. Ya. Maka Nabi SAW pun berjalan lah. Nabi saya kira terjemahlah tu kan. Ya. Nabi SAW berjalan. Lalu fa'ataina ala mithli tanur. Lalu kami telah lalui satu tanur, mana satu kawasan, satu tempat tu seperti relau, macam tempayang tu kan, tempayang. Tapi besar ni. Ni kita biasa tengok orang buat roti tempayang kan. Tapi sekarang ni roti tempayang pun dia bakar atas kuali tu kan. Biasa dia tempayang tu gitulah, relau dah, kita sebut relau ya. Ya. Maka bila Nabi SAW lalu tempat tu ya, Nabi pun tengoklah dalam tu ya, bukan ada roti tak. Bila Nabi SAW tengok dalam relau tersebut ya, apa berlaku? Nabi SAW pun sebelum tu bila Nabi lalu tu, Nabi dengar bunyi bising ya, laratun wa aswatun, bunyi bising yang teramat sangat. Dua orang duk tepik dalam tu dah. Tiba-tiba Nabi SAW pun jenguk tengok dalam tu, dan Nabi lihat dalam relau tersebut ada rijalun wa nisaun auratun. Nabi melihat ada lelaki-lelaki dan juga perempuan-perempuan, ramai manusia, lelaki, perempuan-perempuan, auratun, semuanya bertelanjang. Duduk dalam tu bertelanjang. Ya. Ketika Nabi SAW lihat mereka semua dalam relau tersebut, wa idahum ya'tihim lahabun, lahab, tiba-tiba datang min asfala minhum, daripada bawah mereka. Tiba-tiba bila di tengah-tengah Nabi tengok tu, tiba-tiba datang api, lahab-lahab kan. Kita biasa dengar surah lahab tu, surah tabbat yada abi lahabin wa tabb, ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Ya, sayasla naran dzata lahab.
Ya, Lahab tu satu, Lahab nama Abu Bakar, nama Abu Lahab tu Lahab juga. Yang kedua, Lahab tu api. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak guna nama sebenar Abu Lahab dalam surah tu. Ya, nak bagi tahu nama Abu Lahab tu di akhirat pun Lahab juga akan sambar mereka. Lahab tu apa maksud? Julungan api. Api ni bila kita bakar, kita bakar sampah, kalau kita nyalakan api, dia ada percikan api tu yang akan naik tu kan. Itu dia panggil lahab kan, terjemahan pertama. Yang kedua, lahab ini ada yang mengatakan lahab tu api yang marak menjulang, tu dipanggil lahab. Ni ya. Jadi Abu Lahab dulu memang, kalau kita nak cuba bayangkan Abu Lahab zaman kita sekarang ni, dia seperti artis yang masyhur. Abu Lahab ni kelebihan dia kacak, dia kaya, dia pembesar kota Mekah, mana segala nikmat tu dia ada. Ya, jadi dia tu terkenal. Ya, dia terkenal dengan kelebihan dia, jadi dia diberi gelar Abu Lahab. Ya, dan ada yang mengatakan diberi gelar itu kerana pipi dia tu ada kemerahan sedikit, dan dia kelihatan kacak. Jadi kelebihan yang dia perolehi di dunia, ya, Lahab tu kelebihan dia tu, gelaran kepada Abu Lahab. Ya, tetapi akhirat dia dapat lahab juga. Tetapi lahab yang dimaksudkan di situ iaitu api yang menjulang. Jadi Allah Ta'ala guna kalimah yang sama. Sayasla naran dzata lahab. Ya, kami akan kenakan kepada Abu Lahab itu api yang mempunyai lahabi. Yang mempunyai yang menjulang tinggi, api yang besar, api yang marak lah, api yang marak. Jadi di sini Nabi SAW bila tengok dalam relau tersebut bercampur lelaki dan juga perempuan, tiba-tiba datang api itu daripada bawah membakar mereka. Ya, tiba-tiba datang api daripada wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Ya, tiba-tiba datang kepada mereka julungan api daripada bawah mereka untuk bakar mereka. Fa idza atahum dzalikal lahabu, ya, apabila datang saja julungan api tersebut, ya, api yang menjulang tersebut membakar mereka, macam kita tengok tempayan tu kan, orang buat roti tempayan tu, dia letak roti tu di tempayan, bawah tu ada api. Kalau tidak ada api, mana nak masak roti tu kan? Dia ada api. Ni api tu api neraka lah. Ni membakar. Jadi Nabi kata setiap kali api tu datang kepada mereka, bau bertepik-tepik mereka, berteriak mereka ketika itu. Ni dengan tidak ada api pun panas, tambah-tambah apabila datang api lagi membakar mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW pun kata kepada malaikat berdua itu, maha ulai, ni apa cerita mereka semua ni? Ya, apa maksud, apa sebenarnya berlaku pada mereka ni? Ya, maha ulai, itu maksud dia. Nabi SAW, malaikat tu pun kata kepada Nabi, intaliq, jalan lagi wahai Muhammad, jalan lagi, mana bergerak lagi. Maka kami pun bergerak, kata Nabi SAW, kami pun berjalan lagi lah. Dan malaikat suruh berjalan, kami berjalan lah. Aku berjalan lah bersama dengan malaikat. Fa'ataina ala nahrin. Ni ya. Maka kami telah melalui satu sungai. Tiba-tiba Nabi SAW melalui satu sebatang anak sungai. Ya. Yang mana sungai itu ahmar, warna merah. Ya, merah mislud dammi, mislid dam, merah seperti darah. Warna merah seperti darah. Ya, sebahagian ulama hadis menyebut warna merah seperti darah tu maknanya darah lah. Kan? Sebab ada juga air, sesuatu cecair yang merah seperti darah tapi bukan darah. Kan, seperti contoh air sirap tu, nampak macam darah tapi bukan darah. Dia air sirap kan. Cuma warna merah seperti darah. Ya. Jadi adakah keadaan seperti itu? Tidak. Ulama hadis menyebut sungai warna merah seperti darah, yakni darah tu sendiri. Mana sungai darah? Sungai darah. Ya. Untuk akan datang ni bila kita sampai kepada tafsiran dia,
Ada, mungkin saya akan sebut secara ringkas lah hadis peristiwa yang sudah berlaku ni. Kalau kita tengok azab Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku ni lah, pecah kepala kan, ni di apa ni, belah mulut apa semua ni, ini azab Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Allah kenakan kepada mereka memang sesuai. Sesuai dengan apa yang berlaku pada mereka. Contoh, saya bagi satu contoh lah, walaupun kita tak sampai kepada tafsiran dia lagi. Seperti contoh yang tadi tu, perempuan lelaki bertelanjang campur dalam relak. Tu siapa dia? Zina. Lelaki dan perempuan yang berzina. Mana sesuai tu? Keadaan itu sesuai. Begitu juga yang dibelah mulut apa semua ni, yang dicungkil mata, dipecahkan kepala. Bila kita tafsir aja gini akan berlaku. Orang tidak tinggal solat, orang yang tinggal solat. Nanti bila sampai tafsir dia lebih jelas lagi lah, saya akan hurai. Jadi di sini pun sama juga, darah, sungai darah. Kenapa jadi sungai darah apa semua tu? Sesuai dengan kesalahan dia. Ni apa dia? Makan riba. Makan riba. Makan riba tu dia cekik darah lah. Kita cekik ke darah manusia. Ada apa? Tiba-tiba dia apa ya? Sungai. Dalam sungai tu rajulun sabihun yasbah. Nabi telah tengok seorang lelaki duk berenang dalam sungai tu. Duk berenang, tak tahu pergi mana. Dia seorang duk berenang dalam sungai tu. Berenang sehinggalah sampai ke tepi, kata Nabi SAW. Sehinggalah ada syatin nahri, sehinggalah sampai ke tebing sungai. Dia berenang nak cari tebing lah. Bila dia sampai di tebing, Nabi kata di tebing itu ada seorang lelaki. Di tebing sungai itu ada seorang lelaki, qad jama'a indahu hajaratan katsirah. Dia telah kumpul batu yang begitu banyak. Batu yang begitu banyak dia kumpul. Banyaklah. Banyak berapa tu tidak disebut oleh Rasulullah. Nabi kata banyak dah. Bila lelaki yang berenang ni sampai di tebing tersebut, lelaki yang kumpul batu tu, kan, dia buat macam mana? Fayafgharu lahu fahu. Dia telah pegang mulut yang berenang tadi. Dia buka mulut. Dia telah buka mulut lelaki yang berenang dalam sungai darah tadi. Fayulqimuhu hajaran. Lalu dia telah sumbat dalam mulut tu batu tadi. Sumbat tu sehingga habis batu tu lah. Dan mulut kita ni kalau tersumbat satu batu pun tak boleh nak telan dah, tu senang. Bukan boleh telan. Sebab kita contoh kita satu batu bila masuk dalam mulut, batu tu besar, memang boleh masuk dalam mulut, tapi boleh telan kah? Dah kalau ada satu batu nak masuk batu yang kedua tidak boleh dah. Tetapi hak ni berlaku ni, dia akan sumbat sampai habis. Maknanya akan bila masuk tu dia akan sumbat lagi. Kan, sampai hati lebu lah. Ni dia bagi saluran makanan dia tu. Sahabat dia ni hak makan riba. Walaupun tidak sampai ke tafsiran dia, cuma saya sebut awal-awal lah supaya kita nampak sesuainya azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ni. Lalu Nabi SAW pun katalah, tanya kepada kita berhenti di sini lah insya-Allah. Terus mimpi Nabi ni panjang lagi ni, dan insya-Allah kita akan sambung dalam tazkirah akan datang ni. Kita setakat ni lah, mana setakat peristiwa yang lelaki berenang tu dalam sungai yang berwarna merah tadi. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.